Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Muka surat 13. Najis. Muka surat 13 sambungan daripada pelajaran kita yang lalu. Tiap-tiap benda yang cair, yang keluar salah satu daripada dua jalan, hukumnya najis. Dua jalan ni kubur dan dubur. Melainkan mani, sama ada yang keluar itu kebiasaan ataupun jarang. Jadi yang keluar biasa ni pun najis gitu tu lah. Najis lah. Jarang-jarang keluar. Kencing keluar air Milo. Tak keluar kan? Ovaltine ke, Holic ke, Neslo ke, jarang-jarang keluar. Memang tak pernah keluar. Sekali tu je keluar Neslo. Malam tadi minum banyak sangat. Sama je najisnya. Sebab dia kata keluar salah satu daripada dua jalan. Salah satu daripada dua jalan. Kebiasaannya ataupun jarang-jarang. Berlaku seperti wadi dan mazi. Jadi wadi ni kalau orang bekerja berat, dia letih sangat badannya, keluar air wadi. Mazi ni sebelum keluar air mani. Dan sama ada ia daripada binatang yang dimakan ataupun tiada. Kerana hadis telah menunjukkan yang demikian itu. Najis yang keluar itu sama ada daripada manusia, keluar tu daripada salah satu dua jalan, kubur dan dubur. Sama ada daripada manusia ataupun binatang. Binatang itu pula sama ada binatang itu yang dagingnya boleh dimakan. Kita kata kambing, kerbau, lembu, unta boleh makan. Tapi kalau najis dia tak boleh juga. Kira najis juga. Sesuatu yang keluar daripada kubur ataupun dubur dia dikira najis walaupun binatang itu dagingnya halal dimakan. Apatah lagi binatang yang daging dia memang tak boleh makan. Sebab dia kata di sini ada hadis. Innahu sallallahu alaihi wasallam lamma ji'a lahu bihajaraini wa rawthatin liyastanjiya biha akhadha al-hajaraini wa radda ar-rawthata wa qala hadha riksun. Artinya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala dibawa kepadanya dua biji batu dan rawthah, satu ketul tahi binatang yang keras, supaya beliau beristinja dengannya tadi rausah tadi, tahi yang kering. Ia ambil kedua batu itu dan menolaknya akan rausah, sambil katanya ini najis. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang penuh dia kata itini bisalasati ahjar, datangkanlah olehmu dengan 3 biji batu. Sebab itu sebahagian daripada pendapat ulama berdasarkan kepada hadis ini, nak istinja mesti 3 biji batu, pegang sahih hadis. Sebahagian yang lain kata 2 pun tak apa, sebab hadis ini dia ambil 2 batu kan. Lepas tu dia buang najis tu. Sebahagian ulama kata 1, bulan lepas dah kita sebut, dia cuma ada 3 penjuru. Satu batu pun 3 penjuru. Okey. Jadi pengarang kitab kita kata bahawa najis itu kalau keluar daripada binatang yang halal dimakan, daging dia sekalipun tetap dianggap sebagai najis. Tai lembu ke, air kencing lembu, unta tak boleh. Sebab ni hadis ni. Tetapi pendapat yang lain seperti Imam Malik, dia kata kalau najis yang keluar daripada binatang yang halal dimakan, hukum dia tak najis. Kita tengok bercanggah tak dengan pendapat hadis ni? Sebenarnya tak bercanggah, masing-masing ihtimal. Kerana Imam Malik dia pegang kepada pendapat yang lain. Hadis yang selalu kita dengar kan, dalam Bukhari ada,
Muslim ada, Abu Daud ada. Satu kumpulan daripada Bani Ukhalim ataupun Bani Urainah datang kan. Hak dalam riwayat Bukhari tu. Dia datang fajtawul madinata. Dia sampai ke Madinah, cuaca tak sesuai dengan tubuh badan dia. Dia sakit perut. Nabi kata isyrabu min albaniha wa abwaliha. Minum, bagi demo ni, minumlah air kencing unta dan susu unta. Jadi bila Nabi kata macam tu, istinbat hukum yang diambil oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia cenderung kepada pendapat Imam Malik. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Abwab wa Tarajim, wa taqaddama qariban min babil ghuslil bauli. Ikhtilafil a'immati fil abwali ma yu'kalu lahmuhu wa zahiru tabwibil musannifi annahu mala ila taharati muwafiqan li mazhabi Malik khilafan lil Hanafiyah wa Syafi'i wa jumhur. Jadi Imam Bukhari ini dia cenderung kepada pendapat Imam Malik. Imam Malik menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, sebenarnya Imam Malik dululah dia lahir, tetapi hadis tu dia jumpa dulu daripada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini sepakat dengan Imam Malik dalam masalah ini, bahawa air kencing ataupun tai binatang yang halal daging dia dimakan bersih. Sebab kalau kata-kata najis, macam mana Rasulullah suruh minum tadi? Kalau najis tak boleh minum. Itu huraian pegangan Imam Malik. Dan Imam Bukhari cenderung kepada pendapat yang kata tak najis. Adapun Imam Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi kata najis. Ambil dalil daripada tadi, daripada hadis yang kita baca tu tadi, yang Rasulullah buang rausah tadi, dan dia ambil 2 batu sahaja. Sebahagian daripada ulama lughah menyebut bahawa rausah ini dia tertentu kepada najis unta. Dia tertentu kepada najis unta. Jadi ulama Hanafi kata, kalau sekiranya najis daripada binatang yang halal dimakan itu, tai dia tidak najis, sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur daripada binatang yang halal dimakan tidak najis, kenapa Rasulullah buang? Sebab rausah di situ dia menjurus kepada makna tai unta. Tetapi di sudut ulama-ulama lughah, sebagaimana yang disebut oleh Alamah Aini di dalam Umdatul Qari, dia kata awrathu innama takunu lil khayli wal ibili wal bighali wal hamiri. Dia masuk semua. Tai binatang, tak kira binatang itu boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan, itu dipanggil rausah. Bila dipanggil rausah, maknanya najis kan? Maka tidak semestinya daripada binatang yang halal dimakan. Oleh kerana itu boleh jadi rausah ini daripada binatang yang tak halal dimakan. Rausah ini boleh jadi daripada binatang yang tidak halal daging dia dimakan. Sebab itu Imam Malik kata yang Rasulullah buang tu boleh jadi yang tai itu tai daripada binatang yang tak halal dimakan. Jadi di sini berlaku perbezaan pendapat. Berlaku perbezaan pendapat ulama. Jadi Imam Bukhari dia setuju dengan Imam Malik, kata benda ni tak najis. Sebahagian dari kecil daripada mazhab kita, orang pegang mazhab Syafi'i ni pun ada pendapat yang sama dengan pendapat Imam Bukhari dan juga Imam Malik. Okey, bahagian-bahagian najis tadi, di antaranya sesuatu benda yang keluar daripada apa? Kubur dan dubur, sama ada manusia ataupun binatang. Dan binatang pula sama ada yang boleh makan ataupun tak boleh makan. Itu sebahagian pendapat ulama kata macam tu. Dan sebahagian yang kata kalau binatang yang halal dimakan daging dia tak najis. Cuma sebaik-baiknya kita basuh jugalah. Sebab Islam itu menganjurkan supaya kita sentiasa bersih. Kita nak pergi masjid, hujan kan, sekarang ni musim hujan, terpijaklah, terperciklah najis tai lembu. Kita confirm tai lembu tu bukan tai apa, tai lembu. Kalau ada masjid berhampiran dengan paip, kita basuh lah. Tahu kita tengok tak tahu paip duduk mana, dia baru sampai masjid tu, masjid pula besar, tak tahu paip di mana, polah duduk di mana, orang nak sembahyang lah, sembahyang lah. Boleh pegang lah pendapat ni. Pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari ke koman kan, bukan macam kita. Saya ni sebut Ustaz Bukhari orang tak kenal, Imam Bukhari ni seluruh dunia orang kenal. Ni pendapat Imam Bukhari. Imam Malik pula dipanggil Imam Darul Hijrah.
Kuat tu, bukan kata pendapat yang kita ambil kat tepi jalan, ambil tengah jalan ni. Pendapat ni ambil tengah jalan, bukan tepi jalan. Kadang-kadang orang kita sebut sikit ustaz, dia orang condemn kan. Kita ambil pendapat tengah jalan ni. Ada satu tempat bawah ni, saya cerita masalah tarekat dengan tasawuf, orang dah bising, ada satu kumpulan bising. Kita tak jumpa Maulana ni dia tak nak belasah, dia kata. Kita cerita baca Quran, baca hadis, orang nak belasah kita. Hak baca hadis maudhu' orang tak belasah. Sampai sekarang ni duk baca tak apa. Ini pejuang sunnah memang teruklah kena kita. Sebagaimana Nabi diberi tekanan, begitu juga pejuang-pejuang sunnah di akhir zaman ini. Okey, hadis yang kedua, sabda Nabi SAW ketika seorang badui kencing dalam masjid. Jadi pengarang kita ni nak cerita benda yang keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, kan? Hak ni badui kencing. Subuh alaihi zanuban. Kita baca zanuban, jangan baca zunuban walaupun bagi atas tu. Zunub jadi zambun, zambari zunub. Zanub baca dengan zanub maknanya satu baldi air. Kalau zunub maknanya makna dosa. Artinya tuangkan olehmu ke atasnya beberapa timba air. Riwayat Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Hadis ni masyhur tak? Kita belajar daripada kecil lagi selalu diperdengarkan, dan kita belajar hadis ni tentang apa dia? Tentang orang badui dia masuk dalam masjid kan. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, lalu dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayanglah aku dengan Muhammad, jangan kamu kasihi selain daripada kami berdua ni sesiapa pun. Sayang ni, bagi rahmat ni untuk kami, aku dengan Muhammad cukup. Orang ni jangan. Dia ingat kalau ramai-ramai macam ni, anu bagi sikit, anu bagi sikit, anu bagi sikit, dia nak dapat banyak mana? Dia duk ingat habuan tu manusia bagi. Ni Allah Ta'ala bagi, dia faham macam tu. Mula-mula baru masuk Islam mana tahu. Rasulullah kata, kamu nak doa minta semualah. Jangan mempersepitkan sesuatu benda yang diluaskan oleh Allah. Bila dia kencing tu pula, tu banyak panjang cerita dia kan, yang sahabat nak bertindak, nak kerasi dia, Rasulullah kata jangan, da'uhu, biarkan dia kencing. Jadi Rasulullah perintahkan diminta di bawah satu baldi air, siram. Di sini ulama-ulama mengambil istimbat hukum daripada perbuatan Nabi. Arahan Nabi tadi menunjukkan air kencing manusia ini adalah najis. Sebab apa? Nabi suruh basuh. Nabi suruh basuh. Okey, yang ketiga, kana sallallahu alaihi wasallam. Dia kata amara ghusla zakari minal mazi. Kita jangan baca ghusla, dia jadi mandi. Kita baris, kita letakkan baris atas, jadi basuh. Kita letak baris di atas tu, jadi ghusla. Ghusla, kalau baca ghusla maknanya jadi mandi. Fatahkan dia, ring tu, letakkan baris atas pada ring, jadi basuh. Rasulullah memerintahkan basuh daripada air mazi. Artinya adalah Nabi SAW membasuh zakar daripada mazi. Amara, memerintahkan, menyuruh ataupun memerintahkan basuh zakar daripada mazi. Kan apa dia, ada Sayyidina Ali suruh Mikdad tanya kan? Dia sekian nak tanya, dia menantu Rasulullah kan? Dia suruh Mikdad tanya macam mana hukum air mazi. Rasulullah kata padan dengan wuduk dan basuh zakar. Dia ingat kok kena mandi macam air mani tau. Tu dia mari hadis tu sebagai ringkasan daripada hadis yang panjang tu kan. Riwayat Syaikhan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menunjukkan bahawa keluarnya air mazi ini membatalkan wuduk dan dia padan memadai dengan basuh. Yang keempat, perkara-perkara yang najis lagi kan. Tanazzahu minal bauli fa inna amatal azabil qabri. Dia letak beri atas tu, kita letak beri bawah. Kita tak, bukan pindah hadis tu, pindah baris tu. Lagi ada orang kata apa, Nabi cakap macam tu dipindah tak? Baris tu salah. Fa inna amata azabil qabri, dia jadi mudhah ilaih. Fa inna amata isim bagi anna, bagi inna tu. Fa inna amata azabil qabri. Jadi azabi tu kita baca baris bawah. Dia letak situ baris atas kan? Tukar baris bawah. Artinya bersihkan olehmu daripada air kencing, kerana kebanyakan kena azab kubur ialah disebabkan daripadanya air kencing tadi. Kan ada hadis dalam Bukhari Muslim juga menyebut ya, bila Rasulullah lalu kubur orang Madinah ni, dia ambil lah pelepah tama pecah kalau dua
pacak pada dua kubur. Lepas tu Rasulullah tu, sahabat tanya kenapa buat macam tu? La'allahu an yukhaffafa ma lam ya'bisa. Mudah-mudahan Rasulullah kata, mudah-mudahan mayat dalam kubur ni diringankan siksaan. Mudah-mudahan. Rasulullah pacak berapa lama. Orang kita pula ambil hadis Bukhari Muslim. Sahih dia kata. Taburlah, ambil daun pandan, baca Allah, tabur. Baca apa lagi? Surah Yasin, siram atas tu kan. Tanam pokok apa? Pokok pudin tak? Supaya dia berzikir. Sebenarnya tak kena mengena dengan hadis tadi. Hadis tu betul, kita buat tak betul. Hadis tu betul dah. Kita buat tak betul. Sebab itu dalam Bukhari juga menyebut, bila ada dia, Rasulullah buat satu tu dia kubur hadis ni. Satu kubur tu ya. Bukan kata sahabat mati ambil pelepah tamar pacak, sahabat mati ambil pelepah tamar pacak, tak ada. Satu kes. Bila Rasulullah wafat, adalah segelintir seorang dua sahabat cuba nak pacak, datang Ibnu Mas'ud cabut. Yazilluhu a'maluhu. Yang melindungi, memayungi mayat dalam kubur bukan pelepah tamar tu, tapi amalan dia. Hak Rasulullah buat itu mukjizat. Orang tengok ni, orang jawab balik lah, kita tahu. Kita tak sebarang kitab-kitabnya, macam dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, dia ada sebut, walaupun bunga dia kata. Bukan kita tak tahu, kita baca benda-benda tu. Cuma pendalilan itu tidak tepat. Nak ambil satu patu dengan hadis tu, orang tabur pokok bunga, bunga daun pandan yang dibuat lah dalam negara kita, seluruh dunia pun orang buat, termasuk dalam negara kita, tak ada kena-mengena, tak dapat faedah kepada si mayat. Di amalan dia je. Hak Rasulullah tu cuba baca lah. Ulama-ulama hadis jawab lagu mana. Adalah khususiah bagi Rasulullah, dan berkat tangan dia tu mukjizat tu. Kita ni apa Rasulullah buat tu, kita tak kaji dulu, tak kita fahami sebagaimana yang difahami oleh para ulama. Saya nak sebut dalam dua kitab yang saya sebutkan tadi, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, dia kata boleh. Dia kata kerana diittiba'. Sebenarnya kalau kita buat kajian, kalau sekiranya benda itu kita kata betul, boleh buat, sahabat akan buat. Dan Rasulullah SAW setiap mati dia akan buat. Setiap sahabat mati dia akan buat macam tu. Setiap sahabat mati dia akan buat macam tu. Satu kes sahaja dalam satu hadis. Okey, Rasulullah wafat kita sebut tadi. Sahabat tak buat juga. Antara hak ujung-ujung ni, hak kemudian ulama-ulama kemudian dengan sahabat, siapa lebih faham tentang hadis? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat lebih faham. Sebab tu kita jangan rasa kita lebih hebat. Lepas tu ada, bila dibuka ruang perkara-perkara yang tak tepat dengan hadis ni, orang akan tambah lagi. Mula-mula dia ambil, kita kata pelepah tamar. Dia akan reka lah apa-apa pelepah, apa-apa daun, dia akan masuk daun pandan, dia baca tabur atas tu. Kalau malam Jumaat dia baca Yasin, siram atas kubur. Semoga mayat dalam kubur nak bagi sejuk. Kalau musim hujan ni tak payahlah. Dia nak simbah-simbah macam tu. Kalau main akal, kita boleh jawab dengan akal. Musim hujan ni dia tak payah nak tuang-tuang air macam tu. Sebab tu kita sebut berdasarkan kepada agama yang diajar oleh Nabi. Agama yang diajar oleh Nabi, maknanya amalan dia. Waktu orang kata itu dalam Quran tu, ayat Quran surah Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Memang betul, setiap benda ni bertasbih. Berzikir. Orang letakkan batu-batu bukit kan. Ambil batu-batu di bukit, tabur atas tu, tanam pokok budin pula kan, supaya selama mana pokok dia tak mati, selama itulah dia akan berzikir, akan memberi munafaat, faedah kepada semua. Dalam Quran ayat tu betul dah, macam sebagai hadis tadi lah. Hadis tu betul, Quran betul, cuma fahaman kita tak betul. Ayat itu kata bahawa setiap sesuatu dia memuji Allah, tak ada kena-mengena dengan mayat dalam kubur. Sebab alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala ni bukan Tuhan manusia sahaja, bahkan kepada alam tumbuhan, alam hayawan, alam malaikat, alam jin. Maknanya batu-bata, tumbuh-tumbuhan, rumput rampai dan sebagainya, mereka berzikir bukan untuk memberi zikir mereka, bukan untuk memberi faedah kepada si mati, tetapi sekadar mengagungkan Allah. Lalu ditambah lagi kefahaman-kefahaman yang tak betul ini. Di atas kubur, rumput rampai atas kubur, semua sama tu tak apa, jangan racun, sebab dia duduk berzikir. Sebab tu kubur, sebahagian kubur ni semua sama. Kalau mesin tak apa,
Tetapi jangan, mesin dia boleh tumbuh balik, mesin pupuk kan, kita tebas mesin, dia tumbuh balik. Tetapi kalau racun, berapa lama dia nak tumbuh balik tu? Jadi bila dia tak tumbuh, bila dia nak berzikir kepada si mati tu? Sebenarnya memang kita sebut berzikir, tetapi tak ada kaitan dengan orang yang dalam kubur. Kalau gitu, kalau betul dah, besok kita nak tanam pokok balok. Kita mati, kita wasiat kepada anak kita ke siapa-siapa kan, pokok ni 100 tahun, pokok mati tu 100 tahun baru mati. Selagi mana dia tak mati, dia duduk berzikir, dapat manfaat kita dalam kubur. Kalau macam tu senang banyak. Senang banyak tuan-tuan. Okey. Jadi itu nak cerita tentang hadis ni. Kadang-kadang orang hadis ni dijadikan dalil oleh sahabat-sahabat kita ataupun golongan yang tertentu untuk buat benda-benda yang tak tepat dengan sunnah Nabi. Dia kata ta'rif mazi iaitu ialah air yang putih lagi nipis yang keluar tiada disebabkan syahwat yang kuat. Kalau syahwat yang kuat maknanya air mani. Maknanya tuan-tuan hak ni tuan-tuan tak payah saya hurai panjang-panjang, tuan-tuan semua dah tahu. Dah reti bagus. Dah reti semua kan. Ta'rif wadi pula iaitu ialah air yang putih keruh lagi kasar yang keluar selepas berkencing atau ketika membawa semua sesuatu yang berat. Maknanya kita letih badan kita, buat panat badan, dia akan keluar air wadi ni. Air itu juga adalah najis. Air itu juga adalah najis. Adapun mani manusia, maka hadis Aisyah radhiyallahu anha kanat tahukku maniya bin thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi. Artinya bahawasanya Aisyah menggonyol akan mani daripada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sembahyang padanya. Hadis muttafaq alaih. Gonyoh ni gosok. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, air mani ni tak najis berdasarkan riwayat ini. Rasulullah macam kena pakaian ni, gosok macam tu. Bagi pada Rasulullah sembahyang. Kalau air mani itu najis, tak padan dengan gosok, najis itu tak boleh hilang. Jadi ulama-ulama Syafi'i dipegang pada riwayat ini. Bagi Hanafi dipegang kepada riwayat lain. Tak ada disebut riwayat ni. Ada lagi dalam riwayat Muslim bahawa Aisyah basuh. Dia pegang kepada riwayat basuh. Bagi dia air mani adalah najis juga. Jadi pendapat yang ketiga kata tengok keadaan. Kalau jenis kering padan gosok. Sebab ada dua riwayat. Pendapat ketiga kata kalau kering padan gosok, gonyoh macam tu. Tetapi kalau basah, kena basuh dengan air, baru dikira hilang daripada najis. Pendapat ketiga dia pegang macam tu. Tengok keadaan. Pendapat pertama, air mani ni basah ke tak najis. Pendapat imam ulama Syafi'i kita. Di pendapat yang keduanya, basah ke kering ke dikira najis. Pendapat yang ketiga kata tengok keadaan. Kalau cara basuh, cara basuh tu tengok keadaan. Kalau kering padan gonyoh, kalau basah dia kena basuh. Ada pemani selain daripada anak Adam, oleh kerana asal haiwan itu suci, maka hukumnya serupalah juga. Air mani binatang pun samalah. Tetapi sunat membasuhkannya supaya terkeluar daripada khilaf. Daripada khilaf terkeluar lepas, dalam kurungan lepas, terkeluar lepas daripada khilaf pertikaian ulama yang mewajibkannya. Air mani binatang ni ada pendapat ulama kata tak najis, ada yang kata najis. Jadi di dalam fiqh ini, untuk khilaf, keluar daripada khilaf, dia kata elok basuh juga. Nak keluar daripada khilaf ulama ni, dia dipanggil ambil jalan ikhtiyar, jaga-jaga, hati-hati, basuh juga sunat. Basuh juga. Okey, benda-benda yang keras dan apa tu? Dan sepadan tu apa tu? Binatang. Benda-benda yang keras dan binatang. Okey. Tiap-tiap benda yang keras itu sekiranya suci, kerana dia dijadikan untuk manfaat kepada manusia, walaupun untuk setengah pihak, dan sesungguhnya hasillah manfaatnya ataupun sempurna manfaatnya itu dengan bersih. Dia kata benda keras ni asalnya, maknanya benda tu tak najis lah, benda tu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Wa ma khalaqta hadza batila, dalam Quran kata kan, Allah Ta'ala jadi itu tidak ada sesuatu pun yang sia-sia, yang tak dapat diambil faedah ataupun manfaat.
Orang kata tu apa manfaatnya Allah Ta'ala bagi jadi nyamuk nak tidur payah musim-musim hujan ni, dia membiak dalam lokang air tempat bertakung kan, apa untung jadi nyamuk ni. Quran kata wa ma khalaqta hadza batila, ada untung kilang buat ubat nyamuk ataupun kilang buat kelambu, semua untuk sumber rezeki dia. Tak boleh kita kata sia-sia Allah Ta'ala buat nyamuk buat apa ni kan. Tak ada. Ada, cuma mungkin bagi kita tak, benda tu menyusahkan kita, tak dapat diambil manfaat, tapi bagi golongan lain, pihak lain. Dan mengecualikan oleh setengah ulama daripada benda-benda yang keras itu akan arak. Arak kerana kata mereka arak itu najis. Dia kata benda yang keras itu suci. Mukhalafah, lawan bagi benda keras, benda cair. Benda cair itu maknanya kecuali arak, yang lain semua suci kecuali arak. Sebab apa dalam Quran ni kata apa? Ayat dia kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dia kata di situ rijsun. Al-Maidah ayat 90. Artinya sungguhnya arak, judi, berhala dan bertenun itu bertenun nasib kan? Itu perkara yang keji daripada pekerjaan syaitan dan rijsun. Itu hukumnya najis. Dan kiaslah atas tiap-tiap sesuatu yang cair, yang memabukkan. Sebahagian ulama berdasarkan kepada ayat ini, dia kata bahawa arak itu najis. Sebab apa? Disebut rijsun di situ. Disebut dengan rijsun. Rij maknanya benda yang keji, benda kotor. Dipaham daripada kotor keji ni najis. Sebahagian pendapat kata macam tu. Betul lah. Sebab ini ihtimal. Dalam mazhab Syafi'i, najis lah arak ni sebab dia ihtimal. Nak kata betul 100% pun belum tentu betul. Sebab dalil dalam Quran hadis ni ada yang dipanggil dalil yang soreh. Dalil yang soreh jelas. Tetapi di sudut hukumnya belum tentu soreh, belum tentu jelas, tetapi dalam bentuk zonni. Ini dalil yang kuat, kita kata soreh lah, jelas. Dalil yang kita kata maknanya sahih. Sahih belum tentu sahih. Dan sahih belum tentu sahih. Yang ni kita panggil dalil yang sahih kerana datang daripada Quran. Sahih lah. Tetapi dia tidak sahih. Dia tidak jelas. Okey, kita tengok susunan ayat. Kalau kita kata najis arak, sebab sebahagian pendapat ulama kata tak najis. Arak ni tak najis. Sebab kita tengok susunan ayat. Kalau kita kata arak itu najis, daun judi berhala najis jugalah. Sebab apa dia kata di sini? Dia kata arak, judi, berhala, bertenun nasib, perkara keji. Dalam ayat ini disebut arak saja ke? Sekali judi, sekali berhala. Okey, orang duk main judi tu, pegang daun judi tu najis tak? Judi tu haram lah, berdosa lah. Tetapi daun judi duk main tu, kenapa tak najis? Sebab dia kata rijsun. Dia bukan cerita semua. Dia bukan cerita satu, cerita semua. Okey, kita kata tu berhala, batu berhala tu kita pegang. Batu berhala yang disembah oleh orang kafir tu pegang, najis tak najis tu? Kalau kata najis, berhala tu najis, judi tu najis, arak tu najis, kena rengkeh semua. Kenapa sebahagian ulama meletakkan arak saja najis, daun judi tak najis? Lepas tu berhala tu, patung tu tak najis. Sedangkan Allah Ta'ala cerita 4 semua. Di sinilah maknanya kita kata dalil itu dia sahih, tetapi dia tidak sahih. Itu berbahasa usul fiqh. Sahih lah Quran tu, mana boleh. Quran tidak ada dhaif, maudhu' tak ada. Sahih. Tetapi dia tidak sahih. Tak jelas yang kata najis tak najis tu. Sebab dia cerita 4 semua. Dia cerita 4. Jadi okeylah. Siapa-siapa yang nak berpegang kepada pendapat yang kata najis, kita terima juga. Sebab ada ulama faham lagu tu. Ada juga pendapat ulama yang kata tak najis kerana alasan tadi, cerita 4, tiba-tiba najisnya kita buat keluar arak saja najis. Dan di zaman Nabi SAW, bila turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan ni, hadut arak yang ada di rumah dia orang buang, pecahkan di tengah-tengah jalan, ada tempayan ketukkan, buang tengah minum, baling betul-betul arak. Sehingga para ulama menyebut, di antaranya Syekh Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, dan juga Dr. Yusuf Qardawi di dalam Fiqhul Taharah,
Arak tu dah bertembak kat tengah jalan. Bukan di tepi jalan, tengah-tengah jalan. Bila turunnya ayat ni, orang pecah. Pecah apa? Tempayan arak, botol arak dipecahkan. Bertembak lah, bertaburan lah arak ni. Tiba-tiba sebahagian daripada kalangan mereka ni ada golongan yang tak pakai kasut. Kaki ayam kita kata. Ada yang miskin yang susah ni jalan kaki ayam. Bila berjalan kaki ayam ni jejak atas arak. Lepas tu pergi masuk masjid semayang, tak masuk kaki pun. Ini hujah golongan yang kedua. Kata arak ni tak najis. Alasan ni? Itu alasan tadi. Sebahagian satu alasan bahawa ayat ni cerita 4, tiba-tiba kenapa buat keluar arak saja najis? Sepatutnya 4 najis. Cuma dia sebut sini rijisun di sini dengan makna keji. Keji tidak semestinya najis. Keji tidak semestinya najis. Okey. Yang keduanya, sahabat-sahabat sebahagian yang jijak arak tu pergi semayang terus tu. Dia memang tak kerti hukum fiqh ke? Mengaji dengan Nabi lebih halim, lebih reti lah pada kita. Dia mengaji dengan Nabi, maknanya pergi semayang terus. Jadi pendapat yang kedua kata tak najis. Kalau orang kata najis, kita terima. Pengarang kita ni pun kata najis, kita terima. Tapi kalau ada juga orang kata tak najis, kita terima juga. Sebab ini masalah forok kepada fiqh, forok agama sahaja. Okey. Bab najis ni semua ulama kata tak boleh bawa masuk dalam semayang. Tetapi nak tentukan ain sesuatu benda tu najis tak najis, itu menjadi perbezaan. Perbezaan pendapat ulama. Okey. Dia kata apa? Rijisun itu hukumnya najis dan kiaslah atas setiap-tiap sesuatu yang cair yang memabukkan. Kalau gitu kias setiap benda yang memabukkan cair najis juga. Okey. Kerana itulah ulama berkata kullu ma'i'in muskirin najisun. Kullu ma'i'in muskirin najisun. Artinya tiap-tiap yang cair yang memabukkan hukumnya najis. Itu pendapat ulama lah kan. Jadi pendapat ulama ni pun dia ada sandarannya. Sebab tu kita sebut dalam pengajian kita dulu, mana-mana ulama ni mazhab yang 4 ni, Syafi'i ke Hanbali, Maliki, Hanafi ni mesti ada dalil. Dia mula tak pandai reka-reka macam kita ni. Mesti ada sandarannya. Sama ada Quran. Dia kata najis ke tak najis ke, apa-apa hukum yang difatwakan oleh ulama khusus yang 4 ni mesti dia ada alasan dia. Cuma perbincangan kita dalam pengajian hadis ni, dia kena kita tengok yang mana tepat, yang mana kita kata lebih rajih, lebih kuat. Betul-betul belaka nak beramal dengan mazhab apa pun tak apa, asalkan kita tahu mazhab ni ada dalil dia gini-gini, boleh. Cuma di sudut perbahasannya kita kena cerita, kena bincang hak mana lebih rajih, yang lebih kuat. Yang seterusnya, al-hayawanu kulluhu tahirun illa mastusniya, artinya binatang-binatang itu semuanya bersih melainkan yang dikecualikan, iaitu anjing walaupun yang diajar. Kalbun mu'allamah kan, dalam Quran sebut kan, wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi binatang yang boleh kita makan adalah binatang yang ditangkap oleh kalbun mu'allamah, anjing yang diajar. Nak reti dia, nak tahu macam mana anjing ni dah lulus periksa tak lulus periksa, bila dia tangkap binatang tu dia tak makan, sekadar dia jilat-jilat darah tu tak apalah, dia tangkap pelanduk ke apa ke, kijang ke, ayam hutan ke, dia bagi kat ketuan dia tak makan. Tapi kalau dia tangkap, dia gigit, dia makan 1 paha 2 paha, lepas tu yang baki dia bagi kat tuan dia, tak lulus lagi. Periksa dia UPSR kan, PMR tak lulus lagi. Anjing ni tak boleh jadi, tak dipanggil mu'alamah, kena ajar lagi, didik lagi. Kalau kita baca mukallabina, kalau mukallib maknanya semua binatang yang diajar, termasuklah apa-apa binatang yang diajar. Okey, anjing ni asal hukum dia disebut najis. Tetapi kalau dia tangkap binatang itu boleh kita makan. Dalam Quran sebut kan kita boleh makan kan. Ayat itu adakah suruh kita sama untuk membolehkan kita makan sesuatu binatang yang ditangkap oleh anjing ini disuruh sama lah? Tak boleh sama. Dia suruh sembelih tak? Quran juga tak suruh sembelih. Ayat sembelih hantar wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Hak ni ayat anjing duduk bawah, dia tak suruh sembelih.
padan dengan dia mematikan binatang tu, kita boleh makan. Sebab itu bagi Imam Malik, mungkin bulan lepas dah kita bincang, bagi Imam Malik anjing ni basuh sekali je kalau kena najis. Satu pendapat 7 kali kan. Sebab ambil dia kata najis-najis yang berkaitan dengan anjing tu semua mansuh dengan ayat Quran yang kita bacakan tadi. Tapi dalam kitab ni kita kata walaupun anjing itu anjing yang diajar, dia tetap dianggap najis. Itu sebahagian ulama kata macam tu. Sebahagian ulama kata macam tu. Sebahagian ulama kata tak, kalau yang mu'allamah ni tak najis. Tak apalah, itu beza pendapat. Beza pendapat. Okey, dia kata walaupun yang diajar dan babi ataupun anak-anak tiap-tiap daripada keduanya serta yang lainnya, dia campur anjing dengan babi ni, anak lah berkahwin, anjing dengan babi kahwin, dia dapat anak. Ataupun anjing berkahwin dengan kambing ke, dengan kerbau ke, tak kira lah, dapat anak. Anak tu juga kalau dalam mazhab Syafi'i ni, maka dianggap sebagai najis. Dia kata ataupun serta lainnya daripada binatang-binatang suci seperti yang diperanakkan antara serigala dan anjing, yang pada ghalibnya ialah bagi najis. Maknanya jadi serigala. Dia kata serigala dan anjing, maknanya berkahwin dengan anjing. Jadi lahir anak apa, kita nak panggil anak apa tu? Anjing berkahwin dengan serigala, keluar anak apa tu? Sebut nama apa tu? Dia kata najis. Okey Lepas tu dia buat mari pula hadis di bawah ini yang ada kaitan dengan perbincangan di atas tu. Sabda Nabi SAW, tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Artinya menjadi suci. Bejana ni bekas lah, pinggan mangkuk, garpu, sudu, apa tu, pinggan semua. Bejana salah seorang kamu apabila dijilat anjing padanya, iaitu hendaklah ia membasuhnya 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah. Satu hadis tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis jelatan anjing ni banyak. Dalam hadis ni dia kata ulahun nabi turab. Dalam hadis yang lain dia kata ukhrahun nabi turab. Dalam hadis yang lain dia kata ihdahun nabi turab. Sama ada dalam hadis sebut permulaan dia dengan air tanah. Dalam riwayat yang kedua akhirnya kena dengan air tanah. Yang ketujuh dengan air tanah. Hadis yang ketiga dia kata ihdahunna, salah satu. Jadi ulama buat kesimpulan, nak letak yang pertama pun tak apa air tanah ni. Nak letak yang kedua tak apa, ketiga pun tak apa, keempat pun tak apa, kelima pun tak apa, keenam tak apa, ketujuh pun tak apa. Cuma bila kita letak last sekali air tanah yang ketujuh, dia ada kesan tanah tu. Dah kena yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 pula. Sebaiknya letak yang pertama tu. Yang pertama tu. Jadi yang ni pun dah kita cerita dulu kan. Pendapat sebahagian ulama'nya pegang 7 kali basuh. Kalau Abu Hanifah ni pegang 3 kali. Sebab hadis-hadis yang menceritakan tentang jilatan anjing semua dibawa oleh Abu Hurairah. Banyak semua tuan-tuan tengok dalam Muslim ke, dalam apa dia Bukhari ke, Abu Hurairah bawa hadis-hadis berkaitan dengan anjing ni. Basuh 7 kali pun Abu Hurairah. Hadis yang menceritakan basuh 7 kali Abu Hurairah bawa. Tapi dia sendiri penghujung usia dia bela anjing, dan dia punya fatwa basuh 3 kali sahaja. 3 kali. Sebab itu Imam Abu Hanifah di dalam usul fiqh mazhab Hanafi kata al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Pengajaran itu diambil daripada fatwa perawi, bukan hadis yang diriwayatkan. Hadis tu boleh jadi macam-macam. Yang memahami hadis itu adalah perawi itu, dia lebih tahu. Dia ambil Rasulullah macam mana, dia lebih tahu. Jadi dia basuh 3 kali. Jadi Imam Syafi'i punya kaedah usul fiqh pula al-ibratu bima rawa wala bima ra'a. Pengajaran itu diambil daripada hadis, bukan daripada ijtihad perawi. Ijtihad tu terpulang kepada dia. Kita nak pegang tu hadis Nabi tu. Nampak? Bagi Imam Malik kata tak ada, batal semua. Mari ayat Quran ni. Ayat Quran ni kata bukan suruh basuh pun nak makan apa dia, binatang yang ditangkap oleh anjing, tak suruh basuh pun 3 kali, 7 kali, 3 kali tak suruh, 7 kali tak suruh, sekali je basuh. Dia sebut basuh je. Jadi maknanya basuh sekali padahal Imam Malik bukan lagu tu. Dia kata berhubung dengan anjing ni, najis anjing ni dah batal dengan ayat surah Al-Maidah tu. Dan pula Imam Malik sebut pula hadis-hadis berkaitan dengan anjing ni yang Rasulullah suruh basuh, suruh bunuh kan. Dia panggil amrun ta'abbudi, surahan untuk melahirkan perhambaan kepada Allah. Bukan masalah wajib. Bukan masalah wajib.
Macam massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwuduk. Imam Malik kata amrun ta'budi. Suruh tu bukan kata wajib basuh. Ambil wuduk tu bila pegang kemaluan. Sekadar nak melahirkan kita ni hamba Allah Taala. Bila hamba Allah Taala suruh apa buat, Nabi suruh apa buat. Itu pegangan Imam Malik. Babi pula kalau kena najis dia kira dengan anjing 7 kali. Tu pun kita dah cerita dah kan. Dah cerita dah, saya sekadar siaran ulangan. Basuh kira 7 kali. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, basuh sekali. Tiba-tiba basuh sekali ni lebih kuat sebenarnya. Siapa sebut? Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Talkhisul Khabir. Sebab kan hadis-hadis banyak kita baca kan, terutama dah ngaji hadis banyak kan. Ya Rasulullah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kunna nujawiru ahlal kitab. Afanaqulu fi aniyatihim?" Kami ni berjiran dengan ahli kitab ni. Wa hum yatubkhuna fi qudurihimul khinzira. Mereka ni masak babi dalam periuk. Boleh tak guna periuk tu? Rasulullah kata, ada hak lain, ambil hak lain dululah. Kalau tak ada, basuh. Kalau ada periuk lain, masak tak periuk lain. Kenapa nak guna periuk yang sama? Orang kafir masak babi ni. Jadi Ibnu Hajar kata apa? Rasulullah kata basuh saja bekas najis babi. Fa amara bi ghasli wa lam yuqayyad bi adad. Rasulullah suruh basuh sahaja tanpa Rasulullah cerita bilangan. Kalau hak ni bilangan 7 kali anjing tadi. Hak babi Rasulullah kata basuh sekali. Rasulullah kata basuh saja. Jadi ulama-ulama hadis kata hak basuh sekali itu babi ni sekali ya. Imam Nawawi pula di dalam Syarah Muslim, di dalam mentafsirkan hadis ni, dia ambil pendapat kedua bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata basuh sekali. Imam Syafi'i kata kalau babi, kalau anjing tak apalah, ada hadis. Anjing tak apa, ada hadis. Tapi kalau babi ada tak suruh basuh 7 kali? Tak ada hadis. Sebab Imam Syafi'i pun kuat pegang hadis. Tak ada basuh 7 kali. Cuma hadis-hadisnya kita baca dalam Kitabul At'imah ni, kalau babi Rasulullah suruh basuh saja. Baca Ibnu Hajar kata tadi, fa amarahu bi ghasli wa lam yuqayyad bi adad. Suruh basuh saja tanpa ditentukan berapa bilangan. Imam Syafi'i pun kata basuh sekali je. Kalau babi. Pelik tak? Babi ni sepatutnya kena 14 kali, 21 kali lah. Kalau main orang kita ni 100 kali dah lebih elok. Tapi nak ikut kepala otak kita kan, nak ikut hadis. Lalu bila pendapat yang kedua Imam Syafi'i kata basuh sekali, Imam Nawawi kata apa? Wa huwa qawiyyun fit dalil. Pendapat Imam Syafi'i itu lebih kuat di sudut dalil. Kita sekarang ni pegang hak dalil hak mana kuat. Boleh tak boleh tu tak apalah, nak pegang basuh 7 kali pun boleh. Tetapi di sudut kuat tak kuat, masalah babi ni sekali. Kalau ikut kita babi ni kena berganda-ganda lebih daripada anjing kan, ikut akal. Sebenarnya jadi isu apa yang saya terang ni di satu tempat saya tu. Sampai ustaz marah sebut macam tu. Ni nak besok semua orang belah anjing, kita belah babi pula ustaz ni. Mula-mula ada orang belah anjing, lepas tu sikit lagi orang Melayu kita ni akan belah babi pula. Dia bagi fatwa macam tu. Bukan fatwa kita. Kita cerita ni fatwa ulama. Lalu orang pun bagi tahu kepada saya kata dia orang bising mengajar macam entah saya. Dia kata sekarang kita buat muzakarah. Mungkin saya silap. Kan? Saya cerita ni mungkin tak ada dalil. Okey. Ramai orang datang. Tokoh Wahabi dia mahu nak berdebat dengan kawan-kawan kita, ustaz kita ni. Ramai orang datang, ustaz pula tak mari. Menang tanpa bertanding. Kita dah bawa kitab 40 buah kitab lebih kita bawa bincang masalah isu-isu, masalah macam-macam isu lah yang orang bising. Demo pula tak mari. Saya kata saya isytiharkan diri saya menang tanpa bertanding. Dia tak mari. Dia kata kita tak betul, kita sesat. Tapi bila ajak berbincang, bermuzakarah, bukan kita nak cari kemenangan, nak cari hak mana betul, mana salah. Mungkin kita salah, tapi bila ajak mari, tak mari. Lepas tu saya kata orang ajak debat, muzakarah ni malas nak pergi. Orang Melayu kita dia tak boleh berbeza. Berbeza musuh. Sepatutnya berbeza, kita kena raihkan. Saya walaupun ada beza dengan orang-orang, mana-mana orang, saya tak hormat. Mana sahabat-sahabat kita yang walaupun tak sama pandangan dengan kita, dia orang Islam, akidah sama, dia tetap mengaku Allah Ta'ala Tuhan dia. Cuma beza di sudut kajian, bacaan dan latar belakang pengajian. Apa masalah? Itu ke nak jadi alasan untuk kita berbalah? Tapi ada kawan-kawan kita ni tak boleh beza.
Tak boleh beza. Dia ada satu kumpulan ni pula mengaku dia sunnah wal jemaah. Beza dengan dia susah. Kape. Oh, letih tu. Yang dia sebut kape tu siapa dia tu? Doktor-doktor. Ulama-ulama. Kalau ulama Saudi dia tak respect langsung. Ulama tu dia kata kape sesat. Pergi Saudi tu sembahyang di mana? Sembahyanglah hotel ke sembahyang ni? Ha? Sembahyang dekat Kaabah. Berimamkan dengan imam sana. Kau nak kata sesat tu sembahyang. Haji pun kena buat di Malaysia ni. Tak usah pergi buat di sana. Berat oh. Tapi kita heran juga, Syekh Sudaisi mari beberapa tahun yang lepas, kerajaan kita jemput, dia jadi imam, baca khutbah. Lepas tu orang suruh dia jadi imam, ikut pula dia main. Duduk di belakang, kalau tak sah kena farakah. Berat oh. Cepat sangat menuduh orang sesat dan kafir. Kerana berbeza. Jadi sebab tu lah saya duk cerita 2-3 pandangan ni nak bagi kita pokok sunnah ni beza tak apa. Kena raikan, tolak langsung. Okey, sikit lagi tuan-tuan jangan susah hati Lepas ni apa? Ada nasi lemak ke apa kan? Ada. Mana tak apa ya. Hujan nak pergi ke mana? Dia kata apa lagi? Adalah wajah ataupun jalan tempat mengambil dalil taharah itu ada kalanya kerana hadas. Kalau hadas tak bersih lah. Atau kerana yang keji. Keji ni makna najis. Tak taharah juga, tidak bersih juga. Ataupun kerana memuliakan makanan. Kan tak boleh kita baca sesuatu yang mulia tak boleh kita istinja kan? Macam kita kata roti ke, ataupun makanan bukan semestinya makanan manusia, bahkan makanan jin. Fa'nahu zada ikhwanikum minal jin. Dalam hadis yang lepas kita baca kan. Tetapi pada bejana tadi bukanlah kerana hadas dan bukan kerana memuliakan. Hanya tertentu kepada membersihkan daripada benda-benda yang keji. Apa dia bejana tadi yang Nabi suruh basuh 7 kali tu kan? Bukan kerana dia dihormati seperti makanan tadi. Bukan dia hadas. Bejana bukan boleh berlaku hadas. Hadas ni manusia. Tetapi suruh bersih juga kerana apa? Kerana kena benda yang keji. Benda yang keji itu apa dia? Air liur. Air liur apa tadi? Air liur anjing. Oleh itu maka sabitlah najis mulut anjing yang menjilat bejana itu. Sabitlah daripada hadis ini ulama kata mulut dia najis. Air liur najis. Kerana mulut itu sebaik-baik anggota. Bahkan anjing itu sebaik-baik haiwan nisbah bau mulutnya. Kalau bau mulut dia, air liur dia najis, hak badannya, ulama qiyas hak badannya pun najis dia kata. Kerana selalu menjilat. Sepatutnya mulut anjing ni dia lebih bersih pada binatang-binatang lain sebab dia jilat. Bila jilat bersih mulut dia. Dia jilat di minum air, dia jilat minum air bersih Kita pun paling tinggi 3 kali gosok gigi sehari. Anjing berapa puluh kali duk basuh mulut dia tu. Tetapi oleh kerana Nabi kata najis, najis sebab itu anggota yang lain lebih aula lagi. Anggota yang lain daripada mulut lebihlah bernajis kan. Sebab mulut yang dianggap bersih pun kira najis, sedangkan dia selalu jilat. Dan kiaslah seperti itu babi. Kerana babi itu lebih buruk lagi kelakuannya daripada anjing. Inilah kita kata ni pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i ni. Kalau dia tak lebih elok pun, kalau tak sama pun dengan anjing babi tadi, tetapi dia lebih teruk. Nampak? Pendapat pertama kata kalau babi ni basuh 7 kali juga sebagaimana anjing. Cuma pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dan pendapat ini ramai disokong oleh ulama kerana sesuai dengan hadis Nabi yang Nabi kata basuh dia sekali. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Ada Ustaz. Tak ada? Kopi luwak ni cerita dia macam mana Ustaz? Kopi luwak memanglah kalau kita makan minum selalu dia akan jadi luwak lah. Kalau tak nak pergi luwak tu saya minum ya. Maknanya dikatakan bahawa kopi ni daripada apa dia taik musang kan. Dibela musang tu dia boleh makan kopi tu. Sebenarnya cara pemprosesan dia tu dia basuh. Dia basuh. Dia basuh tu maknanya dia makan yang kulit luar tu je. Bukan sekadar biji tu. Dia makan biji tetapi yang hilang tu dalam perut dia kulit dia tu. Lepas tu kopi ni keluar dalam keadaan macam keras tu lah. Lalu dibasuh. Maka bersihlah dia. Dah dibasuh kan. Sebab benda keras. Kalau benda cair tak boleh lah. Benda cair tak boleh. Pertamanya hukum dia kerana dibasuh. Dia keras macam kita kata batu kan. Bawa keluar batu kan. Basuh. Batu je dia bersih lah. Sebab dia tidak terkesan, tidak meresap najis ke dalamnya. Okey, itu satu. Yang keduanya, bila diproses berbagai-bagai bahan dimasuk untuk dijadikan kopi luwak ini, sebenarnya
kalau di dalam masalah hukum fiqh ni dia ada bab dipanggil istihalah. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Qadayal Fiqhi wal Fiqrul Mu'asir. Qadayal Fiqhi wal Fiqrul Mu'asir. Dia cerita bab istihalah ni. Istihalah ni diterima di dalam mazhab Maliki dan juga Hanafi. Sesuatu benda yang najis tetapi telah berubah dia punya ain. Seperti melalui kaedah ihraq, kebakaran, terbakar. Babi itu terbakar, dia terjun dalam api, terbakar jadi abu. Abu tu terkenalah kita. Kan? Jadi orang panggil babi kan panggil abu tu. Jadi dua pendapat tadi, maka tak najis dah. Dia sentuh tadi kan sentuh babi, dia sentuh abu. Pertamanya dipanggil kaedah tamalluh. Yang keduanya tamalluh. Tadi ikhraq kan, terbakar. Yang keduanya tamalluh jadi garam. Babi terjatuh dalam kilang garam. Jadi garam semua. Hilang tiga sifat bau, rasa, warna tu kan. Maka garam tu boleh makan. Walaupun seekor babi terjun dalam tu, campur dengan garam yang jumlah kadarnya banyak, boleh. Yang ketiganya dipanggil ajin. Ajin ni jadi tepung. Jadi tepung ni tengah ada jemur apa gandum tu, mari ajin berak. Jadi orang prosesnya dia jadi tepung, dikilang atau kan jadi tepung yang bercampur dengan tai anjing tadi ataupun tai babi kan. Hilang bau tiga sifat tadi, bau, warna, rasa tak ada. Tepung tu boleh makan. Saya selalu sebut bila bincang isu fiqh, dia berbeza dengan perasaan. Kita letakkan hukum di depan daripada perasaan. Genyi, kotor, jijik, tu perasaan okey lah. Tak semestinya benda yang kita tak lalu makan benda tu haram. Tak semestinya benda yang kita boleh makan benda tu halal. Orang duk kena haram tu, dia lalu adakah benda tu jadi halal? Tak jadi halal kan? Jadi masalah fiqh ni macam tu. Dia tadi kita sebut tiga kan. Tamalluh, ihraq, tamalluh, ajin, dan usarah. Yang keempat ni jadi jus. Duk blender pisang tu, masuk cicak orang tu. Sikit je kadarnya. Cicak ni pun dia tak kerti nak cari tandas dalam tu pula dia nak berak pun. Maka berdasarkan kepada kaedah-kaedah tadi, istihalah ni, satu ain yang najis bertukar kepada suatu ain ni benda yang lain, hilang tiga sifat tadi, maka benda tu halal. Jadi kepiluan halal. Saya nak sebut yang tu je, kona nak ceritanya halal, boleh makan. Okey, ada soalan lain? Itu termasuk kasut dibuat dari Pakistan. Okey. Kami duduk di Pakistan tu biasalah Dr. Martin, Pak Mahal kan. Kika apa lagi. Ustaz biasa pakai suit Mahal ni, saya tak biasa. Belly ke apa kan. Kita pakai suit selipar Jepun ya. Mari gimana Pak Ustaz selipar Jepun lah, selipar murah-murah itu ya. Tak reti kasut Mahal ni, pergi sana jumpalah. Kita pun tak kenal, orang kata ada 3 biji gini-gini kan semua kan. Ada 3 apa dia, tompok dekat-dekat bintik tu kan. Sebenarnya kalau mula-mula kita cerita masalah samak dulu. Lepas tu kita cerita cara pakai benda najis pula. Samak ini, kalau dalam mazhab Syafi'i, 2 kulit tak boleh anjing babi. Kalau dalam sebahagian daripada mazhab babi tak boleh, anjing boleh. Pendapat yang ketiga dia kata apa-apa kulit kalau disamak. Sebab dalam hadis Muslim menyebut ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Mana-mana kulit yang disamak. Nabi tak bezakan. Saya nak ulang balik pendapat pertama ni tak boleh. Saya orang kata tengok dia ambil pendapat yang ni yang syah. Tak, bukan syah ni. Saya cerita pendapat pertama kata tak boleh. Babi dengan anjing tak boleh, biar jelas. Kadang-kadang dia potong sikit tadi. Ni ada orang tak bertanggungjawab, dia potong yang saya jawab yang sikit ni. Hak panjang lagi saya cerita, dia tak cerita. Dia WhatsApp kat sahabat-sahabat yang sikit ni nak bagi jadi kontroversi. Yang tu masalah. Bukan puak-puak kita, puak-puak hak lawan kita tu. Puak-puak kita tak buat macam tu. Jadi pendapat yang kedua kata babi tak boleh, anjing boleh. Yang ketiganya semua boleh. Pendapat yang ketiga sebab dia kata daripada hadis Nabi ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Mana-mana kulit yang disamak. Mana-mana kulit, maka dia jadi bersih. Okey. Kalau berdasarkan kepada pakai kasut tadi, kalau pendapat yang ketiga tadi, kulit apa pun. Okey. Yang keduanya, masalah yang tak boleh pakai itu pakaian yang ada najis. Ketika kita nak sembahyang ni, badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, tempat yang kita duduk tu, sembahyang tu, sejadah kita umpamanya kena bersih. 3 perkara tu kena bersih kan. Badan, pakaian dan tempat sembahyang. Ada pun kalau kita pakai jaket kulit nak sembahyang, daripada kulit babi buang. Tak. Sembahyang lah.
Jangan bawa semayang je. Kasut. Bukan kita bawa masuk masjid. Ada orang masuk masjid ke? Kasut. Saya rasa negeri Malaysia tak ada. Negara Arab mungkin lah. Macam saya belajar di Peshawar dulu, sebab lantai dia ni kadang dia pasir tanah. Yang tu timbul isu lepas sembahyang tu sapu muka tau. Ada sahabat-sahabat orang Arab sapu muka tu pasir duduk atas daya. Kita sujud atas tikar, atas kapet ni, ada ke pasir yang kita nak kena sapu? Bukan saya nak marah orang sapu muka tu, tapi bukan ada kaitan dengan sembahyang sapu muka ni. Sapu pasir dulu. Pasir tanah ataupun debu. Jadi kalau di negara Arab memang ada juga, macam di Sudan. Ada, dia bumbung dia di lantai tanah, lepas tu tiang. Orang masjid macam ni orang bawa kasut. Takut dia tak di luar curi dengan orang apa kan, dia bawa masuk dalam kasut. Jadi kalau tempat kita ni pakai kasut yang dibuat daripada kulit babi, dia tak di luar. Letak di luar. Jangan bawa masuk sembahyang. Kalau kita kata bersentuh dengan benda yang najis, ini hukum dia haram. Tuan-tuan tak boleh masuk berak. Sentuh haram. Haram dengan najis berbeza. Sentuh najis lah. Dan di tapak kaki kita kadang-kadang terpijak najis. Pakai sesuatu yang bernajis ini tidak semestinya berdosa. Cuma time kita nak semayang tu, kita letaklah kalau betul di kasut kulit kan, baju kulit daripada babi. Kalau betul, maka buang, letak di luar. Tapi sebaiknya tak usah lah. Cuma cerita-cerita perbahasan hukum sahaja. Sebaik-baiknya tak usah pakai lah. Sebab jadi fitnah. Kalau semua puak-puak yang maknanya orang Islam kita mengaji hadis Melaka, dia faham, tak timbul fitnah lah. Kadang benda sebut babi orang kita melompat lah. Pergi lalu ke kedai Cina, ciao dia tomeh bawang putih. Celaka Cina ni, masuk babi. Padahalnya baru tomeh bawang putih. Dia dah mengamuk dah, sebab cukup. Tak boleh. Memang Quran kata tak boleh makan. Kalau kita tengok taklah berdosa. Ni tengok ni. Tengok pun dia susah hati kan. Okey, saya nak ceritanya, kalau tadi sudut pakai tidak berdosa. Gamuk tak gamuk, dia mampu tak mampu nak pakai, rasa jijik tak jijik, itu cerita lain lah, perasaan. Dia pakai saja tidak berdosa. Dan kalau dia masuk dalam sembahyang, dia tak boleh bawa masuk dalam sembahyang benda najis ni, tinggal di luar. Kalau sekadar nak pakai, terpulang. Bukan suruh pula kan, kasut kulit lain pun banyak lagi. Kasut kulit lain pun banyak lagi, kenapa nak ambil hak babi? Kenal yang tu. Memang lembut. Memang saya tahulah. Dulu pun saya tak kerti juga. Bila tengok ni yang macam di luar negara ni macam-macam jenis kulit ni, dia lembut. Kalau nak pakai juga macam tadi lah. Jangan bawa masuk dalam sembahyang. Okey, ada soalan lain. Oh, ini satu masalah lagi ni. Bila orang sambung soalan hari tu kan. Ada orang komen di bawah tu, dia kata tanya dulu guru sebelum nak bagi fatwa. Saya bukan tanya, saya masuk. Saya memang masuk. Tahun 86, 87 saya belajar pondok, saya masuk. Saya tahu, saya belajar, saya kaji. Dan buku risalah-risalah pun ada banyak di rumah saya berkenaan dengan tarekat itu. Jadi benda yang paling muskil, banyak benda-benda yang mengelirukan, benda-benda yang tidak sabit daripada Quran, hadis, daripada amalan Nabi dan para sahabat. Itu banyak. Cuma ni yang paling besarnya salah silah ataupun disebut sebagai sanad. Saya baca hari tu kan, kalau tuan-tuan tengok ada sahabat yang pergi kan, kalau yang tengok online live pun saya baca risalah tu. Bagaimana Nabi Khidir, mula-mula adalah guru dia ambil tu sampai kepada Nabi Khidir. Tarekat ini dia ambil, Nabi Khidir ambil kepada Syekh, dia ambil kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Tuan-tuan, itu di antara poin yang besar. Nabi Khidir Nabi, Syekh Abdul Qadir ini dianggap sebagai wali. Nabi dengan wali siapa lebih tinggi? Nabi. Sebab ulama bezalah pendapat tentang Khidir ini sama ada dia Nabi atau dia seorang wali. Khilaf ulama. Cuma ada pendapat ulama kata dia ni Nabi sebab fawajada 'abdan min ibadina 'allamnahu min ladunna ilma. Allah Ta'ala bagi ilmu. Bila Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, sudah tentu Nabi lah. Orang nak pegang wali pun terpulang juga, sebab ada dua pendapat. Tapi saya cenderung kepada dia ni Nabi. Sebab bila difirman Allah Ta'ala bagi wahyu, Nabi. Macam mana pula dia ambil ijazah dengan Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang keduanya jarak Syekh Abdul Qadir. Tak Mulai Sarawak langsung, bukan Mulai Sabah, tak Mulai Sarawak.
Syekh Abdul Qadir Jailani pula ambil ijazah ni kepada Rasulullah. Sebab tuan-tuan dengar dia dok. Satu zaman ke dia ni? Dia bukan sahabat. Jadi sebab itu kajian saya, bukan saya kata saya ambil merapu ikut dan dengar-dengar orang cakap saya bagi kata tak betul, tak. Saya kaji. Memang benda ni bercanggah dengan hukum. Dan kawan-kawan saya yang masuk sekali dengan saya pun saya nasihati supaya keluar. Saya tidak nafi kawan-kawan kita yang masuk dalam kumpulan ni memang baik, yang nak kepada mentakarubkan diri kepada Allah. Sebab itu dengan niat saja yang baik, niat yang suci saja belum tentu benda itu jadi ibadat kalau perjalanannya tak betul. Jadi benda ni salah lah. Kita sebut salah. Ada juga sahabat bila ada komen tuan-tuan tengok kan, ada yang nak jumpa saya, nak marah, nak pukul saya. Dia kata tu lah yang tak cakap macam tu. Saya kata apa masalah? Nabi pun kena orang nak marah. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nabi orang nak bunuh, nak tangkap. Biasalah, Nabi pun pernah patah gigi. Kalau orang nak melakukan sesuatu, saya nak jelaskan di sini dengan sebab pandangan ini, kita redha lah. Orang nak bunuh kita dengan kita mempertahankan agama Allah Ta'ala, apa takut? Mak rempit pun berani mati ya. Kita ni pendukung sunnah pernah takut apa? Bukan kita nak riak, nak takbur, nak cabar orang, tak. Orang yang ugut kita, kita cakap benda yang betul, orang nak ugut kita. Tak tak? Saya lillahi ta'ala. Dengan sebab itu orang nak melakukan sesuatu kepada saya redha lah, ini agama Allah Ta'ala. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Nak duduk dalam Islam pun kena berani. Tambah pula nak memperjuangkan sunnah, lagi kena. Orang yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab, dia tak boleh takut pada orang. Dia kena takut Allah Ta'ala. Kalau nak cakap macam ni, nak buat macam ni, orang ugut, orang bagi tekanan, ambil tindakan, sampai bila Islam tak akan tersebar seluruh dunia. Kalau Nabi bersikap macam kita punya pengecut, Nabi tak ada sikap pengecut. Saya tak pernah cakap macam ni. Tapi bila orang ugut, saya gerang lah. Benda ni kalau aku buat salah, tak apalah kamu nak ugut. Benda-benda ni kita cakap benda yang betul. Dia balik kaji lah. Orang ni boleh jumpa saya, boleh telefon saya. Malam ni saya bagi nombor telefon saya, 019-519-4842. Orang yang tak puas hati telefon saya. Apa alasan, apa sujah saya kata benda ni salah. Jangan duk mari ugut kat belakang, jadi rugi lah. Kita orang Islam ni jadi berpecah. Sebab kita nak cerita benda ni benda salah. Benda ni salah di sudut agama, kita tak boleh diam. Sebab Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran dia kena ubah. Jadi biasalah sunnatullah kepada perjuangan Islam ni, orang bagi tekanan itu benda biasa. Biasa tuan-tuan, benda-benda yang diugut orang apa dia nak ambil sesuatu tindakan kepada pejuang-pejuang Islam ni benda biasa. Syed Qutb, saya baca sejarah dia kan, masa nak ke tali gantung dia senyum je. Saya pun dapat pecah kan bila orang nak ugut saya kan, dia senyum je. Dia melambai tangan kepada pengikut dia, senyum je, nak mati ni. Apa heran dunia ni ada apa tuan-tuan? Saya nak beritahu lah pada musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah ni, kita nak beritahu dunia ni ada apa? Tak ada apa, kita mati habis. Kita nak kena jawab depan Allah Ta'ala besok tu. Hak saya jawab ni betul ke salah di sudut agama ni? Kalau salah, saya redha lah nak ambil apa-apa tindakan. Kalau betul, kamu jawab dengan Allah Ta'ala. Kita nak selamat umat daripada keliru, daripada rosak, daripada mereka punya pemikiran, punya amalan. Sebab kita tahu orang tarekat, orang tasawuf ini, dia orang mempunyai niat yang baik, nak jadi baik, tapi jalan salah. Dia ambil jalan salah, tak ambil jalan Nabi. Sedangkan Quran dah ajar, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Tak ada jalan lain. Jalan lain semua kona semua tu. Jalan Nabi, jalan yang paling betul. Jangan ikut berbagai-bagai jalan. Nanti kamu akan terpesong daripada kebenaran. Jadi ini keyakinan akidah kita. Ini soalan yang terakhir ya. Cukuplah, dah masuk pukul 10 Saya nak sebut di sini Sayyidina Bilal baru berapa hari masuk Islam. Sejarah ni semua orang tahu. Orang berasal pukul dia, ikat tangan dia, letak batu atas dada, tarik tengah padang pasir musim panas pula, dia duduk ahad. Tak berganjak. Kita ni dah berapa puluh tahun masuk Islam, tapi tak raduk lagi, takut. Saya ni orang yang paling takut daripada kalangan tuan-tuan, saya paling takut. Tapi nak ceritanya, Islam ni tak boleh bersikap sentiasa takut. Kadang-kadang kena berani untuk menyatakan kebenaran. Ada bab-bab perlu kita takut, kita takut. Hak benda yang mempertahankan agama, akidah ni, pertahankan ajaran Nabi, terpaksa kena redha walaupun dia mati.
Dalam Quran banyak ayat kan. Allah Ta'ala sebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian daripada kalangan orang mukmin itu adalah rijal, lelaki-lelaki, pemuda-pemuda yang benar janji mereka kepada Allah. Janji kita apa? Kita nak mati dalam perjuangan Islam, memperjuangkan sunnah Nabi, bawa ajaran Nabi. Yang tu kita janji kita dengan Allah Ta'ala, nak ikut sunnah Nabi, mati dalam agama Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hak tu kita nak mati atas tu, atas jalan Allah Ta'ala. Kalau mati dalam keadaan atas katil, senang lendang, tak ada cubaan, tapi duduk jalan salah, yang tu berat. Nak jawab macam mana dengan Allah Ta'ala? Sahabat-sahabat Nabi ni banyaklah mati dalam peperangan, mati dalam keadaan walaupun tidak di dalam medan perang, di dalam makrakah, mati di rumah pun badan calor kena, bukan kena duri, kena apa, kena dawai kawat, kena pedang. Saksi di hadapan Allah Ta'ala tu, badan mereka cedera menegakkan agama Allah. Jadi sahabat-sahabat kita nak ugur tu, tak usah ugur lah. Ini perjuangan Islam ni, dia akan terus walaupun dihalang. Perjuangan sunnah Nabi ini, dulu berapa orang? Di Malaysia ni 2-3 orang ni. Sekarang ni dah ramai pergi mana, rata-rata orang dah memberi sokongan kepada perjuangan sunnah ni. Tak usah ada ugut, tak usah halang. Ini perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi. InsyaAllah kita akan teruskan sampai kepada titisan darah kita yang terakhir, sampai habis nyawa kita nak perjuangkan sunnah Nabi ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.